Tali pengikat mayat part yang kedua. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Arif Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik, jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, kita ke sambungan yang seterusnya, tali pengikat mayat. Okey. Part yang pertama saya sudah cerita ya tentang seorang lelaki yang bernama Abang Azim. Dia mempunyai masalah ya dengan isteri dia yang menyeru roh arwah anak dia, kembar arwah anak dia, dan mengganggu rumah mereka. So Ustaz Malik ni selaku pengamal perubatan ingin menolong Abang Azim. So apakah cerita seterusnya? Jadi jom kita sambung. So setelah Ustaz Malik bersetuju untuk merawat rumah anak Abang Azim dan isteri rumah dia, so Ustaz Malik pun pergi ke masjid yang telah diarahkan oleh Abang Azim. Jadi selepas saja solat Isyak, dia solat sunat 2 rakaat terus ke masjid tempat yang telah diarahkan. Dan sampai saja di masjid, dia solat 2 rakaat lagi lah dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Dan Ustaz Malik meminta beberapa pertolongan daripada beberapa orang rakannya, sebab kebiasaannya apabila dia pergi merawat orang, selalu ada orang yang akan menolong dia. Tetapi pada malam tersebut semua dia punya, kata orang, rakan-rakannya masing-masing ada tugasan yang tersendiri di tempat-tempat lain. So malam tersebut dia bersendirian sahaja. Tapi Ustaz Malik cakap dia sudah biasalah dengan keadaan sedemikian. So selepas solat Isyak dia pun tunggulah kalau ada Abang Azim tu ya kelihatan. Tiba-tiba ada yang menegur. Assalamualaikum Ustaz, ni Ustaz Malik kah? Ya, saya Ustaz Malik. Saya lah Abang Azim. Wah, akhirnya dia dapat jumpa juga Abang Azim, dan dia kata Abang Azim tu ya sosok tubuhnya seperti M. Nasir, dia cakap ya M. Nasir. So Abang Azim tu cakaplah, jadi Ustaz, bolehlah kita pergi ke rumah saya. Saya naik kereta saya, Ustaz menyusul saja dari belakang. Jadi Ustaz Malik cakap, okey, tak ada masalah lah. Kemudian Abang Azim cakaplah, dia cakap, tapi Ustaz, isteri saya ni marah ni, dia cakap tengah marah sekarang ni. Ya, dia sebenarnya tidak bersetuju dengan Ustaz ni, tapi saya paksa saja. Jadi Ustaz Malik pun cakap, tak boleh begitu bang, dia cakap. Saya perlu persetujuan satu rumah, dia cakap. Ya, isteri abang dan abang sekali agar saya mudahlah. Kalau isteri abang tidak setuju, saya tidak dapatlah, dia cakap. Alah, jangan risaulah Ustaz ya. Segala apa yang berlaku saya akan tanggung. Ya. Kalau saya tidak paksa isteri saya setuju, tidak beritahu isteri saya, dia tidak akan setuju. Jadi hanya begini saja caranya. Jadi oleh kerana Ustaz Malik sudah berjanji, ya, jadi Ustaz Malik setuju sajalah ikut, walaupun dia rasa macam berat hatilah sebab kemungkinan isteri dia akan mengamuk. Tapi Ustaz Malik ada cerita, dia cakap itu bukan kali pertama dia merawat di halau, sebab sebelum ni pun dia pernah kena halau juga ya ketika merawat. So dia follow aja lah Abang Azim ni. Dan rumah Abang Azim ni jauh di dalam kawasan hutan, ya, dan gelap sunyi. Hanya ada satu rumah besar saja, dan itulah satu-satunya rumah Abang Azim. Dan dia terkejut jugalah, dalam hutan sunyi begitu ada rumah besar. Dan bila dia turun kereta, dia diiringi dengan bunyi unggas, ya, bersahutan, bunyi cengkerik, dan memang sangat sunyi. Dan sampai saja ke rumah, Abang Azim pun buka pintu dan membenarkan Ustaz Malik untuk masuk ke rumah. Ustaz, masuk Ustaz, duduk dulu ya. Saya nak panggil Ahmad dulu, dia cakap, untuk dirawat ya. Belum sempat pun Abang Azim, Abang Azim tu masuk untuk ambil anaknya si Ahmad tu, tiba-tiba isterinya keluar. Isterinya, dia cakap, itu siapa tu? Dia cakap, kau jangan sibuk lah. Abang Azim cakap lah, dia Ustaz Malik, dia akan yang merawat anak kita malam ni. Suruh dia keluar, dia cakap. Siapa suruh dia masuk dalam rumah ni?
Saya sudah kata orang asing tidak boleh masuk ke dalam rumah ni. Saya tidak setuju. Apa yang kau tidak setuju? Abang Azim cakap, apa yang saya buat ni adalah untuk kebaikan keluarga kita, kebaikan anak kita juga. Kebaikan apa? Dia cakap, isteri dia cakap, ya, ini siapa kau bawa ni? Mana ada ustaz begini? Dia cakap, tidak pakai kopiah, pakai baju t-shirt je, pakai seluar jeans. Terasa lah Ustaz Azim. Dia cakap, aduh, dia cakap kan, dia cakap aku begitu ya. Dia nilai melalui pakaian aku, dia cakap. Ini ustaz daripada kau tu, dia cakap, jumpa bomo, ya. Itu lagilah kau bersubhat dengan syaitan. Bergaduh lah pula situ laki bini. Jadi si Ustaz Malik ni hanya melihat saja gelagat mereka. Akhirnya isteri dia cakap, kalau apa-apa berlaku dengan anak kita, abang yang bertanggungjawab. Lepas tu isteri dia masuk dan tutup pintu. Jadi Abang Azim ni macam serba salah lah. Cakap, sorry Ustaz, minta maaf Ustaz, betul-betul Ustaz. Ustaz, mudah-mudahan Ustaz tidak terasa lah apa yang dikatakan oleh isteri saya. Ya, tak apa dia cakap. Tapi kalau boleh, dia cakap, lain masa, kalau boleh biarlah pujuklah isteri abang tu, biarlah dia setuju, ya. Kalau macam begini suasana tidak selesa lah, ya. Dia cakap, tak apa Ustaz, dia cakap, begini je satu-satunya caranya untuk saya buat. Kalau saya pujuk memang tak akan mau, ya, sebab dia sudah kata orang, dia sudah mempercayai bomo, ya, bomo yang dia bawa tu, yang dia panggil menyuruh si Muhammad tu bomo tu, dia percaya sudah 100%. Jadi memang dia tidak akan percaya dengan ustaz lagi. So dengan cara ini saja ustaz saya boleh buat. Jadi ustaz duduk di sini dahulu, saya bawakan anak saya si Ahmad. Jadi Abang Azim pun pergi masuk balik bilik semula dan cuba ambil anaknya. Jadi sementara menunggu tu, si Ustaz Malik ni melihatlah, dia tengok di situ ada satu bilik, ya, dia duduk di ruang tamu, dia nampak ada 4 bilik. Dan ada satu bilik tu memang tempat Abang Azim masuk tadi, dia tempat isteri dia merajuk juga tadi, dan dia nampak ada satu bilik dan 2 bilik lagi. Ya, tiba-tiba dia dengar ada bunyi ketukan, ya. Ketukan di salah satu bilik. Bukan bilik yang Abang Azim masuk tu lah, 3 bilik kosong tu. Ketuk. Cakap, siapa yang ketuk ni? Pertama dia takut juga, ya, dia takut untuk pergi ke bilik tersebut. Sebab dia takut nanti isteri Abang Azim tu pula kan tiba-tiba nampak, dituduhlah pula dia mencuri. Kan betul lah pula nanti kan. Tapi firasatnya, nalurinya ingin, mau juga tahu di mana bunyi ketukan tersebut. So Ustaz Malik pun perlahan-lahan cuba periksa 3 bilik, ya, 3 bilik yang belum terbuka tadi. Dan dia cuba cari di mana bunyi ketukan tu. Dia cuba satu bilik. Satu bilik tidak dengar. Bilik kedua tidak dengar. Dan bilik yang ketiga baru dia dengar bunyi ketukan tu. Dan bila sampai saja Ustaz Malik ke bilik tu, tiba-tiba bunyi ketukan tersebut berhenti. Dan Ustaz Malik cuma mendekatkan telinga dia di bilik tersebut, tapi tidak ada bunyi. Dan Ustaz Malik pun cuba kembalilah ke kerusi ruang tamu. Belum sempat pun Ustaz Malik menoleh untuk ke kerusi ruang tamu, tiba-tiba dia terdengar suara seorang budak. Kenapa kau datang ke sini? Apa tujuan kau datang ke sini? Kau tidak perlu mengganggu keluarga ini, kerana keluarga ini milik aku. Ustaz tu hanya mendengar saja. Aku yang berkuasa di rumah ini. Aku yang diseruh dalam rumah ini. Sikit masa lagi, aku akan ambil isteri Abang Azim dan anak Abang Azim. Biar mereka menemani aku di alam ini. Ustaz tu macam, astagfirullahaladzim, dia cakap, suara siapa aku dengar ni? Ustaz Azim cuba tepuk pipi dia. Dia harap dia tidak berkhayal, tapi dia tidak khayal. Memang dia dengar suara tu. Kemudian Ustaz Azim cakap, siapa tu? Dia cakap, suara dalam bilik itu ketawa. Akulah anak kembarnya Muhammad. Sekali lagi, jangan ganggu keluarga ini. Kalau kau nak ganggu juga, nahas kau. Aku buat. Aku akan kerjakan kau teruk-teruk.
tiada yang berkuasa melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berkuasa melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kau tidak boleh buat apa-apa dengan aku. Kau tidak boleh apa-apakan keluarga ini, kerana yang berkuasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Kau hanya syaitan, kau hanya jin yang tidak boleh buat apa-apa. Kemudian Ustaz Malik pun baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu. Dia baca sambil dia hembus ya di bilik yang dia dengar suara tu. Kemudian suara tu semakin kuat dan ketawa. Ketawa. Tiba-tiba pintu bilik tu terbuka. Dan bila Ustaz Malik cuba tengok, gelap, tidak nampak apa-apa. Tapi suara tu terdengar. Messi, masuk ke dalam bilik. Tengok aku sendiri. Aku wujud atau tidak. Woi, Ustaz Malik. Dia cakap, aku nak masuk ke ni tidak? Aku nak masuk ke ni tidak? Tiba-tiba Abang Azim keluar dari bilik. Dia tengah bawa seorang budak. Dan Ustaz Malik terpandang Abang Azim. Dan pintu bilik yang tadi terbuka tertutup sendiri. Astagfirullahaladzim, Ustaz Malik. Kemudian Abang Azim tu cakap, minta maaf Ustaz, menunggu lama sikit. Saya bertengkar sikit dengan isteri saya. Dan saya paksa ambil anak saya ni. Dia cakap, dia cakap, tak apa bang, kita duduk. Jadi Ustaz, macam mana Ustaz? Dia cakap, beginilah, malam ni Ustaz Malik cakap, saya akan rawat anak abang dahulu. Ya, Ustaz tak nak tengok rumah ni dah sekali kah? Untuk rumah ni bilangnya kita akan buat di kemudian hari. Sebab saya nak abang kalau boleh berbincang dengan isteri dahulu, biar sama-sama setuju, baru saya boleh buat ya untuk bahagian rumah ni. Untuk malam ni saya rawat anak abang dahulu. Ya, selepas rawat anak abang ni, baru kita ke step yang seterusnya. Jadi Abang Azim pun setujulah untuk rawat saja anaknya dahulu pada malam tersebut. Jadi macam mana? Ya Ustaz, kita mulakan Ustaz. Jadi kita akan mulakan untuk rawat anak abang yang bernama Ahmad ini dahulu. Jadi guys, setakat ini saja untuk part yang kedua, tali pengikat mayat. Jadi kita akan jumpa lagi di part yang ketiga di video akan datang. Sabar guys. Saya tahu anda tertunggu-tunggu dengan kisah ini. Memang sangat seram. Dan saya baca cerita ni pun, dan untuk kongsikan cerita ni pun, saya pun berada dalam keadaan yang sangat seram. So, kita akan berjumpa di part yang ketiga. Kita jumpa lagi di video akan datang. Ali bosku. Assalamualaikum.